Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sohbati tuan-tuan dan puan-puan bakal tamu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita menyambung diskusi umrah kita, di mana kita akan menyambung pada rukun umrah yang kedua, iaitu mengerjakan tawaf. Apabila tuan-tuan dan puan setelah berniat umrah dan berihram atasnya di miqat, maka tuan-tuan dan puan para jemaah akan dipertanggungjawabkan mematuhi 13 larangan dalam ihram. Kemudian selepas kita berniat umrah itu, sunat kita bertalbiyah perjalanan kita sehinggalah kita sampai ke tanah haram Mekah. Sampai di tanah haram Mekah, pada kebiasaannya bagi kita yang telah bergerak agak jauh daripada tanah air dan juga daripada tanah haram di Madinah, maka sampai di Mekah, pada kebiasaannya kita akan check in dulu, hantar barang-barang, lebih kurang 30 ke 40 minit. Maka mutawif akan mengarahkan tuan-tuan berkumpul di lobi dan sebagainya, dan bersama mutawif tuan-tuan akan pergi mengerjakan tawaf di Masjidil Haram. Jadi kita nak berbicara tentang rukun yang kedua. Tuan-tuan kena ingat, rukun umrah ada 5, wajib umrah ada 2. Sekarang kita sampai ke peringkat rukun umrah yang kedua. Kita ulang kaji balik, iaitu pertama tadi kita telah rukun umrah yang pertama, iaitu kita niat. Di mana? Maka kita niat di miqat. Selepas niat di miqat tadi, kita ada larangan dalam ihram. Kemudian kita akan mengerjakan tawaf, iaitu rukun umrah yang kedua. Itu. Rukun umrah ini kalau kita tak laksanakan ataupun kita tak mengikut peraturannya, maka tidak sahlah umrah kita. Tuan-tuan dan puan-puan para tamu Allah, apabila kita bergerak saja ke dalam Masjidil Haram, dua benda yang kita kena tahu dan kita kena ingat, iaitu syarat sah tawaf dan sunat-sunat tawaf. Siapa yang nak buat tawaf ini? Kitalah para jemaah. Di mana kita Kaabah itu berada? Kaabah itu berada di dalam kawasan Masjidil Haram. Kemudian apa pakaian yang kita pakai? Maka kita berpakaian ihram, sebab kita mengerjakan rukun umrah. Pakaian ihram bagi lelaki tetap dengan pakaian ihramnya. Begitu juga dengan wanita, dan berada di dalam pantang larang ihram itu. Apakah syarat sah tawaf? Tuan-tuan kena ingat, para jemaah, syarat sah tawaf ini, syarat sah bermakna kalau tak mengikuti, melanggar dan sebagainya, maka tidak sah tawaf. Kena faham, iaitu apa itu syarat sah tawaf. Pertama ialah kita suci daripada hadas, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci pada badan kita, pakaian kita, tempat tawaf daripada najis, pakaian kita dan sebagainya. Yang ketiga, semasa nak melaksanakan tawaf itu kita berwuduk. Ingat, kita mesti ada wuduk ketika nak mengerjakan tawaf itu. Yang keempat, menutup aurat. Menutup aurat, bukan membalut aurat. Menutup aurat ni, lelaki tadi tetap dengan pakaian ihram. Yang wanita pakaiannya tutup aurat. Kalau membalut aurat tu nanti nampak lekuk sana lekuk sini, maka pakaian dia ialah yang membalut aurat, bukan yang membalut aurat, yang menutup aurat itu. Pakailah jubah dan sebagainya yang tidak ketat dan sebagainya. Kemudian syarat sah tawaf itu mesti bermula daripada sudut Hajarul Aswad. Mula daripada Hajarul Aswad, di sudut Hajarul Aswad kita bermula di situ. Kemudian kita berniat di situ. Niat mengerjakan tawaf di situ. Paling simple sekali niatnya ialah, sahaja aku mengerjakan tawaf umrah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala.
Yang keenam, syarat sah tawaf itu Baitullah iaitu Kaabah itu berada di sebelah bahu kiri kita. Dan kita berjalan ke depan. Kaabah di sebelah kiri kita, di muka bahu kiri kita, kita jalan ke arah hadapan. Kita keliling Kaabah itu, tawaf itu tujuan semata-mata untuk mengerjakan tawaf dan bukan untuk tujuan lain. Kita memang nak buat tawaf. Sentiasa jaga pandangan kita, hati kita. Sentiasa bahawa fokus kita ialah aku sedang mengerjakan tawaf. Jangan fikir yang bukan, sehingga kita lara di dalam masa kita mengerjakan tawaf itu. Cukup 7 pusingan dengan yakin. Tawaf itu 7 pusingan. Selesai 7 pusingan dengan yakin, maka kita keluar daripada dataran Kaabah itu untuk mengerjakan manasik yang lain. Ya, untuk mengerjakan sa'i dan sebagainya. Kita hendaklah tawaf, syarat sah tawaf yang lain ialah kita hendaklah tawaf di luar Kaabah, di luar Hijri Ismail, ya, di luar Syazarwan. Syazarwan ni adalah tapak daripada Kaabah itu. Jangan pula kita letakkan kaki kita pijak-pijak atas tu lalu. Tidak, mesti di luar di situ, ya. Di luar bangunan Kaabah, di luar Hijri Ismail dan di luar Syazarwan. Itu syarat sah tadi, ya. Saya ingat balik, syarat sah itu mesti diikuti. Jika kita langgar, maka besar kemungkinan, ya, kita punya tawaf itu tidak sah. Kemudian di samping syarat sah tawaf tadi, ada benda-benda sunat. Benda-benda sunat yang kita boleh buat. Kalau tak buat, rugi. Satu ialah berjalan kaki. Tawaf tadi kita berjalan kaki, keliling Kaabah jalan kaki. Bagaimana pula yang tak mampu, yang sakit dan sebagainya? Maka boleh juga mereka itu tawaf menggunakan kerusi roda ataupun skuter yang disediakan. Betul ingat, kerusi roda ada juga yang wakaf, tapi untuk skuter dia ada dia punya bayaran dia. Sunat tawaf yang lain ialah beriktibar bagi tawaf umrah yang diiringi sa'i. Orang tu nak buat tawaf, tawaf rukun, tawaf umrah, kemudian ada sa'i. Maka sunat dia beriktibar. Apa itu beriktibar? Iaitu kain ihramnya dibuka di sebelah bahu kanan supaya menampakkan bahu kanan ini dipanggil iktibar. Ya. Melakukan aramal iaitu tawaf yang diiringi sa'i, iaitu bagi lelaki yang mampu berlari-lari anak pada 3 pusingan pertama. Itu aramal dipanggil. Berlari anak bagi lelaki atau jemaah lelaki yang mampu berlari anak. Wanita tidak perlu. Lelaki saja 3 pusingan dengan syarat tawaf itu diiringi dengan sa'i. Mana tawaf itu ada sa'inya. Kalau sekadar tawaf saja tak ada sa'i macam tawaf sunat, maka tidak sunat bagi dia untuk berlari-lari anak itu. Ingat tuan-tuan, berlari-lari anak bukan berlari-lari bapa anak. Kemudian sunat tawaf yang lain iaitu istilam Hajarul Aswad. Kita istilam di Hajarul Aswad, ya. Dan kucupan, ya. Istilam di Hajarul Aswad kita kucup. Contohnya kita tak dapat cium, kita istilam angkat tangan, ya, tangan kanan kita bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd pun memadai. Kita kucup dan tanpa bunyi. Janganlah berkucup macam apa pula, ya. Sekadar bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, kita kucup dan kita teruskan perjalanan tawaf kita tadi. Apabila sampai di rukun Yamani pula, maka sunat bagi kita untuk bersilam tanpa kita kucup. Bismillah, Allahu Akbar, walillahil hamd contohnya, tak payah kucup. Dan sunat kita membaca doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita baca doa tu sampai nanti ke rukun rukun Hajarul Aswad. Di situ dia punya sudut, kita istilam balik untuk pusingan seterusnya. Kemudian sunat yang lain adalah kita berzikir dan berdoa. Sepanjang kita berjalan 7 pusingan tadi, kita berzikir dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam buku doa pusingan pertama, kedua, ketiga. Kalau tak nak guna buku, kita boleh berdoa mengikut apa yang kita hendak.
ataupun kita boleh berzikir dan sebagainya. Tidak mengapa. Yang penting kita penuhi waktu berjalan kita tadi dengan bertasbih, bertahmid dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak berselawat pun boleh juga. Berturut-turut 7 pusingan. Ini sunat ya tuan-tuan, 7 pusingan. Dia 7 pusingan berturut-turutan, itu sunat hukumnya. Ya, 7 pusingan. Tawaf dengan khusyuk dan tawadu, sunat ya. Khusyuk dan tawadu, ya? Jangan lara dan sebagainya ya. Itu. Selepas kita mengerjakan tawaf 7 pusingan tadi, maka sunat bagi kita mengerjakan solat sunat tawaf sebanyak 2 rakaat. Sebaiknya kalau jika berkemampuan dapat solat di dalam Hijr Ismail, jika tidak di Makam Ibrahim, jika tidak di mana-mana saja tempat yang diarahkan oleh petugas-petugas di Masjidil Haram. Kadang-kadang ada tempat yang disediakan, kita solatlah atau solat di mana-mana saja yang sesuai. Kemudian sunat bagi kita minum air zam-zam sebelum kita melaksanakan rukun umrah yang lain, iaitu sa'i dan sebagainya ya. Jadi selesailah kita punya tawaf tadi 7 pusingan. InsyaAllah dengan ilmu yang ada kita mampu melaksanakannya. Persoalan yang timbul, tiba-tiba kita dah tawaf 3-4 pusingan, kita teringat bahawa tadi kita tidak berniat semasa memulakan tawaf untuk melakukan tawaf. Untuk makluman para jemaah, seandainya tawaf itu adalah tawaf umrah, tawaf umrah dan sebagainya, tawaf rukun dan sebagainya, maka kalaulah kita dah masuk 3 pusingan baru teringat bahawa kita tidak berniat di awal tadi, tidak mengapa, kerana kita telah berniat mengerjakan umrah dan berihram atasnya semasa di miqat. Maka niat tadi pun telah mencukupi untuk perbuatan yang lain, maka teruskan saja ya. Kalau dah buat 4 pusingan, teruskan 5, 6 dan 7. Persoalan yang lain, tak ingat pusingan tawaf. Dah jalan 4-5 pusingan, kemudian dah terlupa. Pusingan 6 ke 5? Pusingan 6 ke 5? 6 ke 5, maka afdalnya kita mengambil kiraan yang terendah. Mana antara 5 dan 6, kita syak mana satu 5 ke dan 6 ni, 5 ke dan 6, maka kita ambil yang 5 tadi, cukupkan 6 dan 7. Tak ada masalah. Batal wudu. Dalam kita mengerjakan tawaf tadi, dalam pusingan keempat, tiba-tiba kita batal wudu, tidak boleh teruskan. Maka keluar perlahan-lahan, ambil wudu, kemudian kita masuk balik untuk menyambung tawaf kita tadi yang kita terbatal kerana wudu. Maka afdalnya tadi kita menyambung pada rukun Hajarul Aswad. Tadi kita buat 4 pusingan setengah, maka kita bermula balik 4, 5, 6 dan 7. Tetapi boleh juga kita menyambung di tempat kita terbatal tadi, dengan syarat kita ingat tempat yang kita terbatal, maka kita pergi ke tempat tersebut, kita melangkah 2-3 langkah ke belakang, maka kita terus menyambung pusingan tawaf tersebut. Bagaimana pula kalau waktu kita tawaf, kita terlanggar, orang melanggar kita terpusing bahu kita kepada 180 darjah ke 360 darjah. Seandainya muka bahu kita terpusing daripada Kaabah itu, maka seandainya kita sempat, kita kembali tempat terpusing tadi, kita langkah balik 2-3 langkah, maka kita terus menyambung pusingan tadi. Kalau 4,5, kita sambung balik 4,5, 5, 6 dan 7. Seandainya kita terpusing dan kita tidak tahu di mana kita tadi terpusing, maka afdalnya bagi kita kembali balik kepada rukun Hajarul Aswad tadi, menyambung. Tadi 4,5, maka sambung balik, buang setengah, tinggal 4 tadi. 4, 5, 6 dan 7. Selesailah kita. Bagaimana pula wanita? Tadi dia dah niat bersyarat di miqat. Dia niat kalau dia tak haid, tiba-tiba masih dia tawaf tadi tak ada haid, tiba-tiba pusingan ke-5 dia datang haid, maka dia tidak boleh meneruskan tawaf itu. Dia kena keluar ya. Kalau ada suami, hantar isteri tadi balik ke hotel, kemudian suami menyambung ya. Maknanya dia tidak boleh meneruskan tawaf itu, sebab dalam tawaf itu dia perlu berwudu
ya, dia suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Dia datang haid, maka dia tidak suci daripada hadas yang besar. Bagaimana pula kalau dia dah habis buat tawaf? Dia dah buat tawaf 7, dah buat sa'i, dalam pusingan kedua sa'i, dia terasa dia didatangi haid. Maka tidak mengapa, dia boleh teruskan saja, sebab syarat sah bagi sa'i nanti kita akan bincangkan ialah tidak perlu pada wudu dan sebagainya. Maka jemaah wanita tadi, teruskanlah dia untuk mengerjakan sa'i, bertahalul, insya-Allah selesailah manasik umrahnya. Tak mengapa. Tapi sebelum habis pusingan tawaf, saya ulang balik, berlaku kedatangan haid, maka berhenti dan tidak boleh teruskan, ya, kembali balik ke hotel dan sebagainya, ke tempat yang selamat dan sebagainya, keluar daripada Masjidil Haram. Bagaimana pula persoalan bagi jemaah yang dukung anak? Kalaulah dia dukung anak dan anak itu tadi tidak diniatkan untuk membuat umrah, maka tidak mengapa. Dia dukunglah anak tadi 7 pusingan. Tetapi seandainya dia ada anaknya yang tak kiralah memayis ke tak memayis ke, kemudian dalam pusingan keempat contohnya, anak tadi menangis nak didukung, dan anak tadi telah diniatkan atau telah berniat untuk mengerjakan umrah, maka tidak mengapa, boleh dukung anak tu tadi. Katalah dah buat nak 4 pusingan contoh, maka dukung anak. Waktu itu kita niat di hati, pusingan yang ke-5, 6, 7 tu nak buat untuk kita atau anak dulu. Katalah kita buat untuk diri kita, kita habiskan 5, 6 dan 7. Lepas tu kita dukung anak tadi pada pusingan keempat tadi kan. So kita sambung pula anak punya tawaf, selesaikan pula, maknanya buat pula anak, buatkan anak pula 5, 6 dan 7. Maknanya setiap orang itu diniatkan yang mana satu nak buat dulu. Kalau ayah atau ibu buat dulu, selesaikan ibu punya pusingan tawaf, lepas itu sambung pada anak yang didukung tadi. Ya, so mudah-mudahan sedikit persoalan ini kita boleh lebih faham, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sentiasalah pergi pada kursus-kursus umrah yang dianjurkan oleh travel masjid dan surau sebagainya. Nanti banyak lagi persoalan yang kita boleh tanya pada pengkhusus umrah, dan kadang-kadang pengkhusus umrah akan tunjukkan secara praktikalnya tentang mengerjakan tawaf. Bahkan ada kalanya kadang-kadang jemaah pun dibawa sekali secara praktikalnya untuk mengerjakan tawaf secara praktikal sebagai gambaran nanti di Tanah Haram Mekah. InsyaAllah lebih banyak lagi input yang kita akan dapat lagi. Ya, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan rukun umrah yang kedua, iaitu tawaf ini dengan sebaik mungkin, dan kita akan mudah-mudahan dapat mengerjakan umrah dengan baik dan mendapat umrah yang makbullah. Selepas tawaf tadi, saya ingatkan balik, kita ada lagi rukun umrah yang lain, iaitu rukun umrah yang ketiga, sa'i, rukun umrah yang keempat, kita akan bertahalul. InsyaAllah kita cerita pada diskusi yang akan datang. Sekian, ampun maaf dari saya, ya, yang benar daripada Allah, salah silap daripada kelemahan ilmu saya yang tak seberapa ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.